Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. 在我们读上帝的话语之前，让我们一起进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. 我们以满心的感谢，我们来到你的面前，我们向你感恩。 Kami bersyukur karena Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup 我 kami. 们向你感恩，因为你是和好的，然后你在我们的生命当中显示你的和好。 Kami bersyukur untuk kesempatan menaikkan setiap doa kami kepadamu. 我们也向你感恩，因为我们能够把我们一切的祷告向你献上。 Dan kini tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. 已经来到这个时刻了，让我们能够打开你的圣经、你的话语。 Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. 我们恳求你，当我们打开你的话语的时候，你能够展开我们的心， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 成为我们的心，让我们的心成为一个肥沃的土地。 supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. 好让你的话语能够在我们的心里扎根，好让我们能够发芽长大。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan, 也求你祝福你两位仆人所传讲的以及翻译的， supaya kiranya kebenaran firman-Mu boleh disampaikan bagi kami 好 malam hari 让 ini. 你的公义的话语能够被传扬出去。 Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, 奉靠一个圣明的公义的圣明的 nama 祷告 Tuhan kami Yesus Kristus, 我们的神，我们的耶稣基督， Sang Firman yang hidup, 一个活出的话语。 kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们献上今天晚上的话语， Amin. 阿门。 Shalom. Shalom。 Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan berdoa yang Tuhan berikan bagi kita. 我们为今天晚上的祷告，我们感恩。 Juga kesempatan kita boleh merenungkan firman Tuhan. 我们能够一起思想上帝的话语。 Rasanya kehidupan kita sebagai murid Kristus terus-menerus boleh Tuhan kuatkan, 好让我们成为上帝的门徒，我们能够被上帝一直继续的被坚固起来。 murid yang punya relasi dengan gurunya yaitu Yesus Kristus. 身为一个门徒，我们能够有一个亲密的关系与我们的神。 Karena itu malam hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. 所以今天晚上，让我们从一部分的话语经文当中，我们来一起学习。 Tema yang diberikan bagi kita, I will for you ask. 今天晚上的主题就是你问我必答， Aku akan melakukannya karena engkau memintanya demikian. 我必须去行使，因为你是这样的询问着我。 Ini salah satu bagian dari percakapan Yesus dengan Petrus. 这是耶稣基督与彼得所一部分的这个conversation 这个话语。 Kita sama-sama akan membaca di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 让我们从路加福音5章1节到11节一起念，一起读。 Saya akan membaca di dalam bagian berbahasa Indonesia ayat 1 sampai 6 lalu dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 11 dalam bahasa Mandarin. 牧师以第1节到第6节读印尼话，我们就从中文是从第7节到第11节。 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 路加福音5章第7节到第11节，
便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来，把鱼装满了2只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就伏在耶稣盖前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西庇太的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。你们要把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。” Bisa ditolong slide-nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian ketika Yesus memanggil Petrus. 亲爱的弟兄姐妹，这就是在耶稣呼叫西门彼得的时候。Di dalam bagian ini kita bisa melihat satu refleksi yang menarik tentang apa artinya menjadi murid Kristus. 在这一部分，我们能够看得清楚，就是有趣的是成为上帝的门徒。Murid yang punya relasi dengan gurunya. 一个与上帝有亲密的关系的门徒。Kalau saudara memperhatikan bagaimana Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya. 如果我们可以看得出耶稣怎么去建造他的国王的时候，他是如何呼召他的门徒的。Dan ini menjadi hal yang menarik karena mereka, murid-muridnya itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, encounter with Jesus. 这是非常有趣的，因为这些门徒遇见了耶稣。Jadi kita tidak menjadi murid hanya karena kita mungkin daftar ikut sesuatu, tetapi karena seorang pribadi, yaitu Yesus. 我们不会成为上帝的门徒，就是因为我们去报名一些活动。Dan perjumpaan dengan Petrus ini menjadi hal yang menarik untuk kita renungkan. 彼得的意见是，如果我们看的话，就是非常有趣的。Perjumpaan yang nampaknya atau kita perhatikan seperti tidak disengaja. 这个意见是偶遇的。 Tapi tentunya sengaja bagi Kristus. 但是这个是对上帝来说是故意的。 Dan ini adalah perjumpaan yang membawa perubahan atau transformasi. 这个意见，这个机会是带来改变的。 Saya ingin mengajak kita merenungkan 4 bagian dalam bagian yang kita baca hari ini. 在今天的读经，我们会分裂到4个部分。 Bagaimana perjumpaan dengan Kristus yang dialami Petrus membawa transformasi dalam hidupnya. 彼得当面对耶稣的时候，他所面对的这个经历。 Yang pertama adalah kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 bagaimana perjumpaan dengan Kristus dikatakan murid yang mengenal Tuhannya. 在第1节到第7节的时候，我们所看到的时候，这个意思就是说，门徒所认识耶稣。 Seorang murid adalah seorang yang mengenal siapa Tuhannya. 成为一个门徒的话，就是我们必须要认识耶稣是谁。 Mari saudara perhatikan sebentar kisah yang kita baca tadi. 让我们再回顾一下刚才我们所读的故事。 Menarik sekali Yesus memilih perahu Petrus. 非常有趣的是，耶稣拣选了西门彼得的船。 Dan kita tahu bahwa bukan hanya perahu Petrus yang ada pada waktu itu. 我们知道当时不只是西门彼得的船在那里，还有其他的船。 Dan yang menarik ketika dia masuk ke perahu itu dia mengajar orang banyak. 有趣的是，当他进入到这个船的时候，他教导了许多人。 Mungkin saudara waktu membaca itu pikirnya ya sudah Tuhan Yesus cuma pinjam perahu Petrus. 当我们读这个经文的时候，我们会意识到，也许耶稣只是借着这个船去教导其他人。 Tapi menarik sekali bahwa ini menjadi kesempatan akhirnya Yesus berbicara secara pribadi dengan Petrus. 但是耶稣借着这个机会去教导其他人。 Karena itu di dalam ayat yang keempat kita melihat setelah selesai berbicara, maksudnya kepada orang banyak, ia berkata kepada Simon secara pribadi, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 所以在第4节所的经文就是说，讲完了，对西门说，把船开到水深之处，下网打鱼。
Kalau saudara lihat ceritanya tadi kan mereka justru baru beres-beres begitu ya. 如果我 Karena 们 sudah sepanjang malam. 如果我们阅读刚才的故事的时候，我们知道他们已经要打烊了，他们在准备结束他们的日子。 Dan perhatikan balasan atau apa yang dikatakan Simon di ayat 5. 让我们去看西门的这个回应。 Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. 西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么。 Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Itu tema kita hari ini. 但依从你的话，我就下网。”这就是我们今天晚上的主题。 Siapakah Yesus? 耶稣是谁？ Dia latar belakangnya adalah Tapi- seorang tukang kayu. 他背后是一个工匠。 Tentu tidak mudah bagi Petrus untuk ikut saran tukang kayu untuk mengajari bagaimana nelayan harus menangkap ikan. 成为一个木匠，要去跟从一个渔夫，是一件不容易的事情。 Bagaimana cara menangkap ikan biasanya malam hari, Bapak Ibu Saudara. 在晚上如何去打鱼呢？ Ini siang hari, 这个是白天。 lalu nelayan ini diajari oleh tukang kayu. Ayo bertolak. 然后这些渔夫被这个木匠教导他们怎么去打鱼。 Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, ini merupakan perjumpaan yang rasanya kayaknya nggak pas. 这个意见好像不适合。 Tapi perhatikan apa yang terjadi di ayat 6. 但是在我们6节，我们再一次看。 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 他们下了网，就卷住了许多鱼，网线裂开。 Saudara, saya masih menebak-nebak kira-kira kenapa Petrus melakukan, walaupun dia tahu itu bukan nasihat yang baik untuk menangkap ikan. 我在猜为什么彼得还要再继续这样做，因为他知道这不是一个最好的方法去打鱼。 Mungkin karena segan, saudara ya. 也许不好意思。 Mungkin bayangkan kalau Lausotomi misalnya bicara kepada pengusaha, harus begini jalankan usaha. Padahal kita tahu latar belakangnya teologia misalnya. 一个例子就是说，如果是 Tommy 传道教导一些商人怎么去行事他们的这个运作他们的生意，因为他们的背景不是一个商人。 Kalau ngomong teologi oke deh, tapi ini ngomong bisnis kayaknya itu bagian saya mungkin. 如果论学论的话，他是应该 OK， 但是如果就是商法就应该不行。 Tapi bisa jadi karena saudara sungkan ya, hormatlah. Udahlah, contoh bilang apa kita iya aja lah, iya dulu. 但是因为我们会觉得不好意思，也是因为你敬畏他，就是尊敬他，所以你就跟从他。 Apa mungkin itu yang menjadi alasan mengapa Simon ya dia ikutin juga? 或许这个是一个借口，为什么西门去跟随耶稣？ Coba kalau saudara baca ini dalam bahasa Indonesia ini kan kutipan langsung ya. Kira-kira bagaimana nada bicaranya ya? 那如果我们从这个印尼的圣经来去读，从4节到6节的话， Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau suruh ya sudah kami tebarkan jala. Mungkin begitu saudara. 这是印尼，因为你读印尼。 Itu tanpa terjemahan saudara. Sehingga ini menjadi hal yang menarik. Tetapi ini jadi kesempatan Tuhan menunjukkan kepada Petrus siapa dirinya. 也许这个是一个非常有趣的事，但是耶稣基督借着这个机会来去显示他是谁。 Kalau saudara memperhatikan, nampaknya Petrus kenal Yesus sebagai guru yang mengajar. Karena dia menggunakan sebutan guru. Yesus menggunakan sebutan guru. Simon menggunakan sebutan guru karena dia tahu Yesus adalah yang mengajar. 西门叫耶稣一位老师，是因为他应该意识到是说耶稣是一个老师教人。 Tapi kalau saudara perhatikan, bahkan jawaban Petrus, ya sudah saya lakukan, ternyata menjadi kesempatan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. 但是彼得的答复就是好吧，我就跟随你。
Dia bukan hanya guru yang mengajar, 他不只是老师所教的， tetapi dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk atas ikan-ikan. 但他是一切万物的神，包括了海里面的鱼。 Jesus Christ is Lord of all. 耶稣基督是一切万物的神。 Sehingga kalau saudara memperhatikan siapakah seorang murid itu, 如果我们去关注的话， adalah seorang yang bukan hanya mengatakan ya engkau guruku, 他不只是说哦你是我的老师， tetapi berkata engkau Tuhanku. 但他也是会说对你也是我的神。 Dan ini menjadi hal yang menarik di dalam panggilan yang Petrus alami. 这在彼得被呼叫的时候是一个非常有趣的一个部分。 Karena itu saya menuliskan begini saudara, sebelum saudara dipakai menjadi pelayan Tuhan, atau dalam konteks ini Petrus jadi penjala manusia, saudara harus terlebih dahulu mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. 所以牧师有说，如果我们被神呼叫之前，被用之前，我们必须要先认识以及承认耶稣是我们的神。 Menjadi murid dimulai karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 成为一位门徒，就是因为我们自己本身经历到与上帝的偶遇，与上帝的这个碰面。 Tapi perjalanan ini tidak berhenti di situ. 但是这个路程不停止在这里。 Saudara perhatikan yang kedua adalah menjadi murid yang mengenal dirinya. 第二点就是成为一个门徒，我们必须意识到我们要认识我们自己。 Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8 secara khusus saya kutipkan bagi kita. 让我们在第8和第9节一起看。 Walaupun dia tadinya ogah-ogahan tapi akhirnya ikut menebarkan jala. Pada waktu sudah menangkap ikan, banyak ikan yang didapat, ini kalimatnya saudara. 起初他是非常不肯去打网，但是最后他也是跟随耶稣。 Saya senang mendramakan karena ini kutipan-kutipan langsung. Saudara bisa coba membayangkan intonasinya seperti apa. 让我们去思想一下这些词语，他的这个态度是什么？ Perhatikan posisi Petrus. Dikatakan melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata kalimat ini. 彼得就这样说。 Jadi saya membayangkan tersungkur itu gimana saudara ya. Berarti nggak ngelihat ya. Tuhan pergi. 哦呀，彼得匍匐在耶稣面前。 Mengapa dia berespon demikian saudara? 为什么他有如此的反应呢？ Karena perjumpaannya dengan Kristus menolong dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah yang kudus. 因为他在碰面耶稣基督的时候，他知道自己的本分是什么。 Semakin kita kenal Tuhan, sebenarnya kita tidak makin sombong rohani saudara. 我们越认识神的时候，我们越谦卑。 Semakin kita mengenal Tuhan, harusnya kita semakin merendahkan diri dan berkata, sesungguhnya aku tidak layak. 我们越认识神的时候，我们也意识到我们什么都不是，我们要以谦卑的心来面对他。 Respon ini juga yang saya pelajari ketika belajar tentang Paulus. 这个回应是我学习的时候，当我在读保罗的时候。 Makin lama Paulus melayani, dia sadar betul, saya hanyalah seorang berdosa. 保罗越侍奉主的时候，他也意识到，就是说我是一个罪人。 Kadang-kadang kita perlu refleksikan hidup kita ya. 我们有时候要思想我们自己的生活。 Jangan-jangan kita makin jadi sombong karena merasa, wah saya sudah pelayanan, saya sedikit di bawah Tuhan Yesus. 有时候我们会高大傲慢，我们与神差一点点。 Perjumpaan dengan Tuhan membawa kita sadar kita adalah hanya orang berdosa, tapi karena anugerah Allah kita boleh hadir saat ini. 与神的意见就是让我们意识到，就是让我们觉醒，我们什么都不是。
Tapi perjalanannya pun tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus enggak kemudian pergi. Oke ya, lu suruh gue pergi ya. Dadah, enggak ya. 但是彼得的路程也不停止在那里，耶稣叫你去，我就去。 Perhatikan selanjutnya saudara. 让我们去看一下下一个， Saya mengajak Saya kita lihat ayat 10. 在第10节， Justru Yesus memberikan kepada Simon Petrus sebuah tugas yang besar. 耶稣给彼得一个任务，就是一个很庞大的一个任务。 Saya menuliskan ini adalah panggilan, bukan hanya supaya Petrus jadi murid, tetapi dia pergi lagi memuridkan orang lain. 牧师的第3点就是说，我们不只是成为一个门徒，但是我们要去牧养别人。 Inilah kalimat yang dikatakan di ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. 就和牧师所分享的以经文相似的，就是在10节说，不要怕，从今以后你要得人了。 Ingat tadi ya, perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu siapa Tuhan. 请切记，就是在我们遇见神的时候，我们知道神是谁。 Berjalan bersama Tuhan, dia tahu semakin sadar diri. 与神同行，我们更认识到我们自己。 Tuhan kasih panggilan, sekarang kamu pergi menjala manusia. 现在神呼叫我们，就是我们要去出去成为别人的这个的祝福。 Kadang-kadang kita rasa Tuhan, saya padahal sangat tidak layak, tapi kenapa engkau kasih pelayanan ini kepadaku? 我们有时候觉得我们不配得，但是为什么上帝会给我们这个任务呢？ Tapi saya juga pikir-pikir begini saudara ya. Kalau ada orang datang sama saudara lalu dia bilang gini, Lause atau Musa, saya layak loh pelayanan. Kira-kira Bapak Ibu pilih orang itu enggak? 如果有一位弟兄或姐妹来到你的，就是和你见面说，哎，其实我配的做这个事工，你觉得你会选他吗？ Makanya saudara dipilih. 所以你被拣选。 Karena tiap kali diminta pelayanan, aduh saya nggak layak Musa, saya nggak layak. Sudah saudara, ini ayo ikut. 因为如果牧师找你的话，你一直说我不配得，我不配得， Ini Petrus 最终ya. 你被拣选。 Ini jangan jadi senjata biar nggak disuruh pelayanan. Saya bilang, saya layak. Besok nggak jadi pelayanan. 不要用这个借口成为你的武器。 Kalau saudara kayak begitu tetap diajak ikut pembinaan. 如果这样的话，你弟兄姐妹还会被呼叫做上帝的事工。 Perjumpaan dengan Kristus tidak membawa kita lupa bahwa masih banyak orang di sekitar kita belum berjumpa dengan Kristus. 以神的意见，让我们醒悟到，还有许多我们身边的人还没有认识到他。 Saya coba baca beberapa buku, lalu ada satu buku kasih penjelasan menarik soal tangkap ikan, lalu jadi penjala manusia. Menarik ya? 牧师读了几本书，有一本书就是说教导奔加拉马来西亚。 Dari jala ikan jadi jala manusia. Kira-kira bedanya apa saudara? 去打鱼，然后怎么去得胜人家的这个圣灵。 Lalu buku itu bilang begini ya, nanti ada terjemahan Inggrisnya. Sederhananya dia katakan begini. Kalau kita tangkap ikan, dari ikan hidup jadi mati, betul ya? Tapi ketika kita jala manusia, justru orang-orang yang mati dalam dosa, kita tangkap supaya dia kenal siapa Tuhan yang hidup. Amin. 简单来说，就是说我们打鱼的时候，我们抓鱼的时候，他已经抓的时候了，鱼已经死了。但是我们的责任就是说，我们要去说服，我们要去赢这些还没有未相信的，好让他们的圣灵能够被复兴起来。 Kalimat ini dalam bahasa Inggris, karena aslinya bahasa Inggris yang saya baca, saudara ya. 这个原文就是从英文的这个词语。 Jadi fishermen from living fish away to their death. Nah, ikan hidup jadi mati. Tapi ketika kita jadi penjala manusia, justru orang-orang yang mati kemudian mereka hidup karena kenal Tuhan. 就是我们抓鱼的时候已经死了，但是我们能够说抓到人的时候，我们能够把他的性灵能够复兴起来。 Ternyata tidak sampai di situ perjalanan Petrus. 其实彼得的路也不只是到那里而已。 Yang terakhir, 最后， ternyata
Petrus melihat kemuliaan panggilan menjala manusia. 最后彼得看到成为一个门徒，他所看到这个荣耀。 Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Saya pikir nggak kebetulan di bagian akhir dari ayat atau perikop ini ada kalimat ini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 11节我们不要稀奇，就这样说，他们把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。 Betapa mulianya panggilan itu sampai rela tinggalkan apa yang begitu berharga. 那个呼叫是多么的荣耀，好让他们能够抛弃一切来跟随他，跟随耶稣。 Seorang penafsir Alkitab juga tulis kalimat dalam bahasa Inggris. Higher calls causes them to abandon their nets. 更高的一个呼叫，好让他们能够抛弃他们的渔网。 Apa yang paling penting buat nelayan? 在一个侍奉上帝的时候，最重要的是什么？ Diwakili dengan jala mereka. Nets. 哦 ，OK， 就是他们的这个所谓的这个渔网。 Tapi karena kemuliaan panggilan Tuhan, jala yang menghasilkan uang untuk tangkap ikan, mereka rela tinggalkan. 因为有一个更高的一个呼召，他们愿意来放弃他们这些渔网，因为这些渔网能够带来给他们金钱。 Sehingga kalau saudara membaca kisahnya, sejak hari itu Petrus ikut Yesus ya, jadi salah satu rasul. 如果我们读这个故事的时候，我们就知道彼得跟随了耶稣。 Menjala manusia ini begitu luar biasa panggilan Allah bagi setiap kita. 我们要如何得胜别人的圣灵的话，是对我们的侍奉是一个非常荣耀的一个呼叫。 Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalam rencana agungnya. 神呼叫我们，好让我们能够参与在他的建立的他的国王。 Dan luar biasa Tuhan pakai orang-orang seperti Petrus, seperti saudara dan saya yang juga orang berdosa. 奇妙的是，上帝呼叫了彼得，跟我们一样，弟兄姐妹，我们也是罪人。 Saya menuliskan betapa menakjubkan bahwa Yesus, anak Allah yang kudus, berkenan memakai orang-orang berdosa seperti kita, seperti Petrus, untuk membawa Injil keselamatannya bagi dunia ini. 非常稀奇的就是说，耶稣神为上帝的儿子，成为一个上帝的儿子，一个圣洁的神，他愿意使用我们这些罪人，就像彼得一样，把福音传扬出去，好让这个世界能够被拯救。 Lihat bagaimana murid Yesus dari awal berjumpa Kristus, kenal siapa Tuhan, kenal diri, tahu panggilannya, dan kemudian mengerjakan panggilan itu. 我们从头我们就可以看得到，门徒怎么去得到这个回应、这个呼召，然后他们怎么意识到，他们怎么认识他们自己，然后最终他们怎么如何去实行他们这个呼召，就是侍奉。 Panggilan itu sampai hari ini juga terus diberikan bagi kita. 这个呼召直到如今也是一样这样执行。 Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang diubah Allah menjadi pelayannya. 你和我都是罪人，因为神改造了我们，就是因为神改造了我们。 God transforms sinners into servants. 神改造罪人成为门徒。 Nah, saudara, saya rindu ketika kita merefleksikan pengalaman Petrus, lihatlah juga bagaimana panggilan Allah buat hidup masing-masing kita untuk melayani Dia. 牧师非常的渴望，好让我们能够思想我们自己的生活，就像彼得一样。 Saya tutup dengan sebuah kalimat yang saya baca beberapa tahun lalu dari satu teolog yang punya Twitter, Bapak Ibu ya. 让我结束今天晚上的祷告会的这个讲道。 Kalau sekarang kita dengan media sosial, kalau lihat sesuatu biasanya ngapain? Kalau kita suka langsung like ya. 如果在这个social media， 如果我们喜欢的，我们就去点评。 Di Facebook di like, di IG di like, di Twitter bisa dikasih hati begitu ya. 无论是在脸书、Instagram， 还是在 Twitter， 还是在TikTok。
Maka teolog ini bernama Timothy Keller mengatakan kalimat ini. 这个提摩太这样说，提摩太 Keller，Timothy Dia Keller， bilang begini, Jesus cannot be just like. 耶稣不可以只是被喜爱。 Kalau betul-betul kita berjumpa dengan Kristus, kita nggak cuman like gitu ya. 如果我们一见到上帝的话，我们不只是喜爱他。 Dan kalau kita tahu Yesus adalah Tuhan, 如果我们知道耶稣是我们的神， maka kita cuma punya 2 pilihan. 我们只有2个选择： Kita akan merajakan dia, 我们能够荣耀他，成为我们的王， karena benar dia raja dalam hidup kita, 因为这个是确实的，他在我们的生命当中是我们的王。 atau kita tolak. Saya nggak mau kau jadi raja, saya rajanya. 我们可以拒绝他，我们可以宣告我们自己是王。 Makanya pilihannya cuma 2, crown him or kill him. 所以只有2个选择，就是要冠冕他，还是谋杀他。 Dan kita tahu Petrus berjumpa dengan Kristus dan dia katakan, Tuhan engkaulah segalanya. 所以当彼得见到耶稣的时候，他说：“你是我的一切。” Dan dalam perjalanan hidupnya dia bisa melihat Yesuslah segalanya. 所以在他一路这个生命当中，他知道耶稣是他的一切。 Sejarah gereja mencatat Petrus matinya martir, Bapak Ibu. 教会的历史记载说，彼得去世的时候成为一个圣人。 Pada masa pemerintahan Nero, 在 Nero 的这个带领下、整治下， Nero mengkambing hitamkan orang Kristen, dia bakar kota Roma. Nero 把基督教成为黑羊，去烧这些教会。 Lalu kemudian jemaat menyuruh, Petrus keluarlah supaya selamat begitu ya. 弟兄姐妹去叫这个彼得，好让他能够出去，好让他能够拯救他自己。 Akhirnya tadinya Petrus menolak, tapi akhirnya dia setuju, dia lari keluar kota Roma. 起初彼得拒绝，但是他最终离开罗马城。 Di dalam salah satu catatan sejarah, 在一个历史的记载当中， dikatakan ketika Petrus keluar kota Roma, dia berjumpa dengan seorang yang justru lagi jalan menuju ke kota Roma. 当彼得离开罗马城的时候，他碰见到一个陌生人，这个陌生人即将进入罗马城。 Lalu kemudian dalam perjumpaan itu dia tanya sama pria yang berjalan ke kota Roma, Quo vadis Domine? 彼得在这个偶遇的时候问到 Quo vadis Quo Domine vadis de itu dalam bahasa Latin yang berarti Quo vadis itu mau kemana, Domine adalah Tuan. Quo vadis Domine 就是你要去哪里。 Lalu kemudian pria itu berkata, 所以这个陌生人，这个男士这样说： saya hendak ke Roma 我要去罗马城， untuk mati di sana. 为了在那里。 Pada waktu itu dikatakan terbukalah mata Petrus bahwa ternyata dia berjumpa dengan Kristus. 当时彼得的眼睛被打开，因为他当时意识到他已经遇见到耶稣。 Tapi kemudian pria itu hilang ya, Yesusnya tidak ada lagi. 但是当时这个男士已经消失了。 Dan itu jadi titik balik, Petrus kembali ke kota Roma. 这就是他的理由回去这就是他的理由，彼得回去罗马城。 Karena itu sejarah mencatat bahwa Petrus jadi martir di Roma karena dia kembali ke kota Roma. 所以历史记载中，彼得回去罗马城的时候成为一个圣人， Dan akhirnya diadili dan dihukum mati. 被审判，然后被判死刑。 Ketika akan dihukum mati, Petrus berkata, 当他被判死刑的时候，彼得这样 karena 彼得这样说 hukumannya adalah salib juga, dia disalib juga. 他被钉于十字架。 Kalau saudara tahu waktu itu kalau orang Roma tidak disalib, Petrus bukan warga negara Roma, dia orang Yahudi, warga negara Yahudi. Jadi hukumannya salib. Kalau Roma tuh dipenggal. 当时的这个本地的立法，就是在罗马的立法，就是如果你是罗马人，你不可能是被钉于十字架，因为当时彼得不是，他是一个外国人，所以他可以被判这个是钉于十字架。 Dan saudara tahu apa yang Petrus katakan dan terkenal di dalam sejarah. 那弟兄姐妹知道彼得怎么说吗？
Terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku, salibkan aku terbalik. 如果比起耶稣被钉于十字架的话，这是太荣耀了，所以请你把我的这个被钉于十字架被倒反。 Sejarah gereja mencatat Petrus matinya disalib terbalik. 历史记载彼得是被钉于十字架被倒反的。 Perjumpaannya dengan Kristus mengubah hidupnya. 他的意见与上帝改变了他， Dan dia setia sampai akhir. 他忠心耿耿直到最后。 Saya rindu perjumpaan setiap kita dengan Kristus. 我们非常的渴望我们所遇见上帝的这个机会， Membawa kita terus hidup jadi murid. 能够带领着我们成为他的门徒， Terus rindu melayani. 能够继续的侍奉他。 Jangan jadi sombong rohani, selalu ingat kita hanyalah orang berdosa. 不要骄傲的，然后我们要记住我们是一个罪人。 Dan sampai akhir buktikan bahwa Yesus segala-galanya buat kita. 最后证明耶稣是我们在生命当中是一切的。 Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. 求神帮助我们，我们不只是聆听上帝的话语，但是我们能够执行他的这个正道。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 亲爱的天父，我们为你的话语我们感恩。 Apa yang hari ini kami terima, Tuhan tolong kami juga boleh menghidupinya. 我们所聆听的话语，好让你能够帮助在我们的生命当中。 Kami yang sudah berjumpa dengan Tuhan, kami yang dikasih kesempatan melayani Tuhan, tolong kami hidup seperti yang Engkau mau. 我们已经遇见你了，我们已经侍奉了，好让你能够帮助我们。 Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu. 感谢主，让我们有这个机会来去思想你的话语。 Sekali lagi genapkanlah ini di dalam keseharian kami. 再一次，好让能够在我们每一日当中被实现。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. 奉靠耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. Amin.